Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapat lagi kita berimpung pada rumah Allah dalam keadaan salat berjemaah dan sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bih, atahu Allah ta'ala sittata asya'. Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerja solat secara berjemaah, kemudian setelah selesai solat jemaah, dia duduk di dalam majlis ilmu sebagaimana tuan-tuan duduk pada malam ini, dan dia mendengar kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dan dia beramal sekadar mana yang dia dapat beramal. Allah Ta'ala beri 6 perkara. 6 perkara Allah Ta'ala beri kepada orang ya sentiasa solat berjemaah, kemudian duduk dalam majlis ilmu, dia mendengar kalam Allah, dan dia beramal. Allah Ta'ala beri 6 perkara. Mana dia 6 perkara? Al-awwal, yang pertama, ar-rizku minal halal. Allah Ta'ala beri rezeki yang dia perolehi daripada sumber yang halal. Kerja buat dia, perniagaan dia, hasil yang dia peroleh itu Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala lindungi dia daripada hasil yang haram. Yang dia dapat yang halal, yang halal, yang halal. Keberkatan dia duduk dalam majlis ilmu, dan keberkatan dia salat berjemaah. 1. Wasani, yang kedua, wa yanju min azabil qabri. Allah Subhanahu wa taala lepaskan dia daripada seksa kubur. Dengan sebab dia lazim solat jemaah, duduk dalam majlis ilmu, dia mendengar kalam Allah, dia beramal setakat mana dia mampu. Tetap kalau dia mati besok, Allah Ta'ala lepaskan dia daripada azab kubur. Inilah yang kita nak. Wasalisu, yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Allah Ta'ala beri surat amalan kita di akhirat, yakni di padang mahsyar besok. Allah Ta'ala beri ke belah tangan kanan. Dia Allah kita sambut dengan tangan kanan. Ni kelebihan. Maka sudah maklum bagi kita tuan-tuan yang dikasihi, orang yang terima surat dengan tangan kanan ini, orang ni ada cam masuk syurga. Sebaliknya, orang yang terima surat dengan tangan kiri, itu adalah ahli neraka. Warabi', perkara yang keempat yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang lazim solat jemaah, duduk dalam majlis ilmu, dengar tazkirah, dia beramal setakat mana yang dia mampu. Yang keempat, wa yamurru 'alas sirati kal barqil khatif. Dia boleh berjalan di atas titian sirat seperti kilat yang menyambar. Dengan arti kata perjalanan itu tidak jatuh,
ke dalam neraka. Wal khamis, adapun yang kelima. Yang kelima, wa yahsyuru ma'an nabiyyin. Allah Ta'ala himpunkan dia bersama para nabi-nabi di akhirat besok. Duduk di pada masa sama nabi, masuk syurga sama nabi. Istimewanya dia. Dan akhir sekali, wasitun, akhir sekalinya ya kena, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bina sebuah mahligai di dalam syurga min yakutatin humra, yang diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah. Lahu arba'una baba, yang mana mahligai itu mempunyai 40 pintu. Bayangkan tuan-tuan, mahligai yang kita berolehi dalam syurga, sebiji mahligai 40 pintu. Sebesar-besar rumah kita pun tak sampai 40 pintu kali bila. Kan? 40 pintu. Pintu depan, pintu belakang, kiri kanan, 40 pintu. Masya Allah. Ini besar sengoti ni kalau begini. 40 pintu ni. Kita ni belakang, depan, kiri kanan pun besar dah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang saya nak ketarakan pada malam yang mulia ini, iaitu tentang keistimewaan orang-orang yang melazimkan salat berjemaah. Tidak rugi tuan-tuan. Orang yang melazimkan salat jemaah ni, Allah Ta'ala beri 6 perkara. Bayangkan orang yang tak sembahyang jemaah, apalah yang dia dapat. Ada orang dia cakap kan, dia kata sedihnya, nak pergi masjid pun payah dah, kena bela orang ni kata. Kena jarak. Walatih kau tak kena bela, tak gigai juga. Mana jenis orang. Orang tak beridah, dia kata gitu dah. Dia kata tengok masjid sedih, dia kata. Zaman sebelum Covid mula agak penuh orang. Di atas kat Covid dah ada orang dah. Sedih. Nah, bagi tuan-tuan yang biasa sebagai ahli jemaah, Covid tak Covid, kita sebagai ahli jemaah tetap Allah Ta'ala beri pahala jemaah. Mudah-mudah. Karena setiap amalan yang kita buat di masa sihat, di masa senang, tiba-tiba kita sakit. Tiap-tiap hari kita pergi solat jemaah, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Tiba-tiba satu masa kita tak boleh pergi masjid kerana kita sakit. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat Raqib Atid tulis juga pahala kehadiran walaupun kita tak hadir. Kerana kita tak hadir bukan kita sengaja tak nak hadir. Kita uzur. Maka demikianlah di zaman Covid ini. Kalau kita ni seorang ahli jemaah, biasa duduk dengar tazkirah tiap-tiap malam, biasa hadir jemaah tiap-tiap waktu, tiba-tiba hari ni dengan penyakit yang berbahaya ni menyebabkan kita ada penjarakan. Nak pergi tak boleh lebih daripada bilangan sekian-sekian. Nah, jadi menyebabkan ada orang tak dapat pergi kerana terhad. Maka kita tak dapat pergi masjid dalam keadaan zaman Covid ni, kita ditulis juga pahala kerana kita ni ahli masjid. Walaupun kita tak boleh pergi masjid kerana kita ni usia warga mah ke berapa dah. Pihak berkenaan tak benar ni warga mah jangan datang. Hati kita ni ke ahli jemaah tak boleh datang kerana nak jaga keselamatan umum, kita boleh juga pahala. Inilah kelebihan orang yang lazim jemaah ni. Lazim pergi pak orang mengajar di masjid, walaupun siapa satu masa tak lagi, dia boleh pahala juga walaupun semaya di rumah. Boleh juga pahala. Diberi juga pahala jemaah walaupun dia tidak jemaah. Pasal dia bukan tak nak jemaah, dia tak lagi, dia halang. Dia halang oleh kerana penyakit. Inilah kelebihan. Nah, tidak rugi tuan-tuan, tidak rugi. Jadi keistimewaan yang pertama tadi,
Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Sebab kita ni tiap-tiap hari dia cari rezeki. Ada orang berniaga. Nah, ada orang bekerja. Ada orang ambil upah dan sebagainya. Semua tu kerjaan cari rezeki. Maka kalau kita ni ahli jemaah, selalu pergi pak orang ngajar, insya-Allah sumber rezeki hak masuk tu sama ada banyak atau sikit, sumber daripada sumber yang halal. Kita tak nak walaupun banyak haram apa tak lagi sikit, banyak haram kita tak nak. Sebab Nabi sabda, man nabata minal haram pannaru aulabi. Siapa yang tumbuh hasil membesar tubuh badan dia daripada kecil hingga dewasa, penuh dalam perut ni makan hasil yang haram, pannaru aulabi, maka neraka lebih utama. Walaupun dia semayang, dia puasa pun, neraka lebih utama. Lebih utama masuk neraka di akhirat besok. Jadi kita tak nak. Jadi nak mengelak daripada perkara-perkara tersebut, antaranya ialah usaha kita lazimlah semayang jemaah. Kebetulan tempat kita semayang tu ada tazkirah, kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah Tuhan jaga rezeki kita. Rezeki kita bersih. Nah, yang kedua, dilepaskan daripada sesa kubur. Sesa kubur ni tuan-tuan, ada orang tak percaya sesa kubur. Dia kata mana ada sesa kubur. Orang mati tak ada klik royak tu. Ada orang. Bila tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi pak orang mengajar, tak pernah jemaah, dia boleh kata, kalau dalam kubur ni ada sesa, kenapa orang mati tak ada klik royak? Soalan dia tu tak kena dapat. Dia kata apa orang mati tak balik cerita. Kalau kita nak bahas, memang orang mati tak klik royak, muka dia mati. Hak jenis pergi kelik ni orang hidup. Ayat tu tak kena kan? Kalau hak mati baru ni hidup orang kamu ni. Hanya lari kelik orang kali. Kan? Orang mati nak kelik kan? Sedangkan jelas dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan azab di dalam kubur setengah daripada azab kubur ni tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yuqayyadu lahu sab'una tinina. Allah Ta'ala sedia di dalam lubang kubur 70 ekor ular. 70 ekor ular. Bukan seekor, 70. 70 ekor ular dalam kubur, Allah Ta'ala sedia kepada orang yang layak digigit atau dipatuk ular. 70 ekor. Yang mana 70 ekor ular ni tuan-tuan? Lau anna wahidan minha, kalaulah salah seekor daripada 70 ni nafakha fil ard, kalunya wak salah holo pala ke jelah waktu nisan. Dia korek coh holo pala. Hok dalam kubur ular. Dia sembuh racun. Dia Allah pala ke jelah waktu nisan sa dia wak. Racun dia tu. Kalau dia semua atas muka bumi ni sekor, bukan 70, sekor tu keluar semua. Nescaya tidak akan tumbuh sepohong kayu atas muka bumi. Pohon kayu ada dah ni mati kena racun macam lebih hebat daripada racun Roundup. Orang sembuh. Racun orang sembuh ni mati sekejap, mai hujan tu boleh. Nak racun ular ma ambata syai, tidak akan tumbuh sesuatu. Bayang kalau pokok kayu tak boleh hidup kerana percikan racun. Pak kita dengan pohon kayu mana gagah, mana kuat. Mana gagah, mana hebat kita. Gigit nyamuk pun kalah dah kita. Kena denggi dah. Maknanya azab dalam kubur ni, semurang ular tu, kalunya wak salah sembuh tak muka bumi ni,
Mati pokok-pokok kayu. Tak akan tumbuh sehingga sampai kiamat pohon kayu tu. Jadi pada jaruk pada kuku. Macam kena racun. Bisanya racun. Ini azab dalam kubur. Masya Allah, tuan-tuan. Yang ketiga tadi Allah Ta'ala beri surat dengan tangan kanan. Allah Ta'ala beri surat pada manusia hambanya di akhirat besok. Ada dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Kenapa dibeza-bezakan pemberian surat? Pemberian surat itu dibeza sebagai percaman. Orang yang terima belah kanan, alamatnya berdiam-diam. Terima dengan belah kiri, alamat dia ni penghuni neraka. Itu dia beza tu. Maka semua kita nak dengan tangan kanan. Manakala kita terima surat dengan tangan kanan di akhirat, kalau nak buat besar pun boleh lah. Nah, kita nak buat kawan beres dah kali ni. Mana ni surat ni? Boleh lah. Selagi surat tu yang tak beri, tak nak buat lagi. Kita nak buat kawan tak tinggal masjid. Dah nak buat lagi. Nah, tak nak kata beres dah kali ni. Beres dah mati. Semaya tak je tinggal kawan. Jangan. Kita tak dunia ni walaupun sehebat mana kita sujud kita, sentiasa kena meminta ampun dengan Allah supaya Allah Ta'ala terima, supaya Allah Ta'ala terima. Kalau Tuhan tak terima ke mana? Walaupun kita lekuk dahi-dahi semaya. Jadi keistimewaan orang yang terima surat dan kanan ini hasil daripada usaha mereka di dunia, lazim semaya Jumaat. Tu. Dan yang keempat tadi, lalu di atas tiang sirat. Yang mana setiap manusia, sama ada ahli syurga atau ahli neraka, mesti kena lalu. Tak ada jalan pintas, tak ada. Tak ada kata dia orang hebat tak payah lalu waktu lah. Tak. Semua kena lalu kot tiang tu berlaku. Ahli syurga tak jatuh. Ahli neraka lalu juga tapi jatuh. Gitu. Tak ada jalan pintas, mesti kena lalu. Itu cubaan terakhir sebelum pada kita masuk syurga. Kena lalu. Tapi kalau kita ahli syurga, nah, akan dijaga, akan dibawa oleh mereka. Tak jatuh. Ada yang lajunya macam kilat nyama sapar. Nah, atau orang istimewa. Dan keistimewaan laginya, Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan hambanya yang lazim jemaah, lazim duduk dalam majlis ilmu bersama para nabi di pada mahsyar dan juga di dalam syurga. Kita nak duduk sama. Tak dalam doa kita ada doa. Minta ya Allah Taala letak masukkan kita dalam gunung orang yang soleh. Para nabi, para syuhada, para ulama. Kita ada doa nak itu. Pak kalau nak kita buat gapo lah ni. Apa yang kita buat persediaan ke arah. Nak saja tanpa persediaan tak jadi. Kalau sekadar kita cita-cita aku mati besok nak masuk syurga, nak meniti titi yang sirat seperti kilat menyamar, nak duduk sama Nabi, tapi kita buat gapo lah ni. Apa kita buat sekarang? Jemaah, orang jemaah tak apalah, orang duduk. Nah, dia kata potolo ya semaya rumah dengan semaya masjid. Tak ada juga orang kecek gitu. Nah, dia kata sepotula je sama 4 rakaat belakang Maya Isa. Ya sedap potula. Kalau orang kata semaya masjid, semaya rumah ni sepotula, amba teringat ke satu cerita. Ada orang tua masa dulu. Dia duduk main sepotula, jawab yang mulut dia. Tahu mana ceritanya? Dia ni pergi rumah orang, pak keduri, pak orang belanja, kedai ke mana. Dia minta TO semua. Tak aja minta TB ke Nescafe ke tak aja minta. Dia pergi pak orang jamu. Betul orang jamu teh. Dia kata TO tak ada TO. Orang kata
Minum kat teh ni sedap ni. Potoloh ya. Ya apa? Ya pergi rumah orang pak bawah pak kedua kau. Teo tak ada teo. Minum kat air batu ni. Potoloh ya teo. Dia main potoloh teo lah so. Nah. Satu masa sehingga terkenal dia orang panggil Pocik Teo. Sebab dia minta Teo, orang tak dia minta. Tu. Jadi satu hari dia pergi jalan sama kawan dia. Dia pergi jalan sama kawan dia, betulan kawan isteri kawan tuan rumah ni pergi kedah, pergi pasar, pergi nak beli barang dapur. Katanya sahabat dia ni, dia kata molek kamu mari rumah aku. Terah makan Nescafe sekali, minum Nescafe sekalian lah. Duk teo macam Potoloh je terah lah. Terah Nescafe all. Nah. Terah ubah sekali. Dia kata boleh nak try ikut lah itu. Jadi kata tuan rumah, dah demo ni baik dengan kawan besar masuk bacu sendiri, lawak sendiri dapur. Bini kawan tak ada rumah, tak seduk malu. Dia tak ada pergi pasar, masuk wak day lah. Duduk mari semua. Lama kena duduk minum teh. Wak day lah lagi masuk ni. Wak pun dia pun masuk. Nak terang sekali Nescafe tu. Dia pun ambil air dia bocor. Dia pun cari mana Nescafe. Jumpa botol Nescafe. Kan ada tulis Nescafe. Botol besar, botol kacu. Ada Nescafe. Ada gambar. Gambar air dalam cawan. Dia pun ambil sudu kuih. 2 sudu dia boleh cawan. Baik panas. Kaca. Minum habis gelas nak berok lalu. Semua berok. Habis gelas. Mana jambe. Apa? Semua buruk, nak beruk. Mana jambe? Dia mengata, tu pergi. Sodoh buai. Nak beruk pula. Panah. No, ya gini mau 2 kali masuk jambe ke minum Nescafe. Bubuh mana? Tu lihat tu bekas tu. Lihat botol Nescafe. Rupa-rupa botol Nescafe tu bini dia bawah gula. Dah botol saya Nescafe hok gopak raya. Kan? Botol ciruh, botol kaca. Bini dia buh lawah kari, lawah gula. Nganya 2 sudu lawah gula boleh lain panah kaca-kaca minum. Yang senok perut mati. Masya-Allah. Gapo pengajaran kepada kita. Nya kata sepotolo Nescafe ngetek. Kalau sepotolo tak senok perut. Itu jadi pengajaran pada kita. Jangan kata sepotolo semaya di masjid minum. Tidak supo walaupun jumlah dari sudu dah kuantitinya sama parakat, tapi kelebihan-kelebihan lain banyak lagi. Tidak rugi kita mari dia aku. Kalau salahnya kena tahan pula tak boleh mari masjid. Pala tetap jalan. Pala jemaah kita tetap jalan walaupun kita tak boleh mari. Seandainya satu masa yang berlaku pula kau tutup masjid tak boleh mari, mai rumah, kita tetap boleh. Sebab azam hati kita ni no. Pasal saya rindunya masjid. Dia bilang kita boleh pada jemaah. Ini kelebihan. Berbeza dengan orang tidak ahli. Orang tidak ahli pergi jaga-jaga. Teka rajin pergi ke malas tak pergi. Betul lah kau sudah molek. Hatta kau ke dia malas dah. Beza dia. Beza. Ini benar dia kaku. Allah. Berlaku di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu peristiwa berlaku di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu orang laki-laki mati. Bila mati, jenazah dia ni dibawa ke masjid untuk disolat. Letak depan tu imam. Letak. Bila letak depan tu imam, orang ramai ni nak sembahyang ni, mayat jenazah di depan.
Belum pada akad takbir, tiba-tiba geruk dalam kapal. Gedung-gedang, 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 geruk. Suruh. Jadi orang ramai nak semaya ni terkejut. Kau tak jadi mati kau. Dia geruk. Dia kelepah dalam kapal. Apa lagi orang ramai ni buka. Buka kain kapal nak tengok. Takut tak mati lagi. Bila buka ni alangkah terkejutnya ular dia belik mayat. Ular. Dia belik. Jadi bergerak dekat kapal. Walhas sepatutnya ular ni tunggu dalam kubur. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk nya mari dah atau muka bumi. Mayat tak ada masuk dalam kubur. Jadi orang ramai ni apa lagi? Bila tengok ular dia pelik mayat ni masing-masing cari kayu ke pelopah tamar ke nak katuk, nak bunuh ular. Bila orang ramai ni akak kayu nak bunuh ular, dengan izin Allah Ta'ala ular ni boleh cakap. Bila orang ramai nak akak nak bahan ni, berapa duk ketik, duk belik, duk isak darah ni. Bila orang ramai nak bunuh ular tu dengan izin Allah, ular tu kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ular tu ngucap, lima taqtulunani, apa mu nak bunuh aku ni apa? Nak bunuh aku apa hal? Walaisali zanbun wala khata'un, aku tak ada buat dosa ngomong, aku tidak bersalah. Kenapa mu nak bunuh aku? Sedangkan aku mari ni, kata ular, Allah Ta'ala suruh aku mari. Allah Ta'ala suruh aku mari supaya aku menyeksa mayat ini hingga sampai kiamat. Ni tu hantar aku mari. Lalu dia boleh cakap ni, orang ramai tanya lah sepatutnya soalan. Nah, kalau kita jumpa menata boleh kecek baik tanya khabar baik. Ni. Tak kecek apa pasnya kita baik tanya. Lalu orang ramai tanya, apa kesalahan ni? Apa kesalahan dosa mayat ini? Dia buat dosa gapo belum ada dia mati? Apa dosa? Lalulah jawab 3 perkara. 3 perkara dosa masa dia hidup. 3 perkara. Ni kita bimbang. Gapo dia 3 perkara ni? Yang pertama, ular dia kata, Iza sami'al azan, masa dia hidup dia dengar orang bang kat rumah dia. La yaji'ul jamaah, tapi dia tak pergi sekali rabuk mai Jemaah. Ni tak ni. Walaupun semai Jemaah ni, fardu kifayah, tapi kita kena pergi. Sekarang kita ada hujah lepas Tuhan kita ni. Dia dengar orang bang kat tamai dulu bang mana dak pakai speaker. Kau kita ramai sekarang ni. Duk di rumah orang bang di masjid dengar tu mana dekat 6. Tak pergi kali rabuk. Satu. Tak pergi. Ular tak kata dia tak sembahyang, dia tak nak pergi. Satu. Yang kedua, la yakhruju zakat. Dia tak keluar zakat. Sedangkan dia ni orang yang berkewajipan keluar zakat kerana cukup syarat-syarat. Dia tak payah. 2. Dan akhir sekali yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama. Dia tak pernah dengar ulama mengajar, tak pernah dengar ulama ceramah, tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Wa haza jazaa'u, inilah balasannya. Balasan. Jadi 3 perkara. Dia dengar orang bang, kalau tak dengar tu boleh kira tak. Allah tak dengar muka jauh. Pak kita lah ni duduk jauh pun dengar muka pakar pembesar suara. Balik belakang rumah ada reban, depan rumah reban, pihak lain reban. Tak pergi lagi kan sajalah. Saja tak segi lah. Pas di zaman Covid ni kalau malah lagi jemaah kan nak tunggu bila. Salahlah penyakit Covid ni berpanjangnya sampai ke kiamat.
Tak jemaah mana lah kita kalau tak kacang lagi. Nah. Nak nanti tak ada kau. Salah kau ni tak ilah-ilah. Allahu Rabbi. Jangan. Jadi jelas di situlah pengajaran kepada kita. Bila ada peluang, mau ni kita tak boleh mari kerana ada hak, ada bilangnya benar 12 orang saja, 50 orang. Sekarang ni dibenarkan makmum hadir jemaah mengikut kapasiti masjid. Maka ketika ni lah kita nak rebut peluang. Nah, boleh gila. Ketika ni lah. Biar dah kita. Jangan dua muhan tak lagi. Nak pergi juga takut tak uak masjid. Ada juga. Ya, takut tak uak. Takut orang ramai dah masjid. Apabila nak sudah. Gilah awal-awal. Pergi awal sikit. Biar dah kita awal sikit. Gitu. Ni benda dia. Tidak rugi adik kakak yang besok duk mari jemaah di masjid kota ni. Nah, kalau salahnya mari pula kau secara dahsyat cara. Nah, ditutup pasal kena tutup kerana darurat. Kita tidak rugi. Amalan harian kita pergi masjid, satu hari kita tak boleh pergi kerana darurat. Amalan harian kita tu dicatat dalam buku mereka, dicatat. Sebab kita nak pergi, tapi tak boleh pergi nak kan. Jadi atas dasar itulah mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi pengajaran kepada kita, insya-Allah. Nah, azam kita, cita-cita kita nak sama. Kawit tak kawit mati nak pergi sama je. Siapa tak boleh pergi pun kita dikira, dicatat sebagai ahli masjid walaupun kita kena seteruk duk netan rumah sekalipun. Pasal kita mau. Saya rasa setakat itulah mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi pengajaran kepada kita, jadi pemangking kepada kita supaya menggandakan lagi ibadat kita walaupun dalam keadaan darurat dengan covid, dengan penyakit dan sebagainya. Kita jangan peduli mesti kita nak. Nah, patah kita patah lagi kita jaga. Jemaah jangan tinggal insya-Allah. Wallahu alam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.